Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung kita punya kelas. Minggu lepas, kita telah pun belajar berkenaan dengan sifat kimia alkana. Jadi alkana ini dia boleh bertindak balas dalam proses pembakaran dan juga proses penukar gantian. Jadi hanya dua itu saja dalam silibus kamu berkenaan dengan sifat kimia alkana. Seterusnya kita masuk kumpulan siri homolog kedua iaitu alkena. Kita mau tengok apakah sifat kimia bagi alkena. Okey, alkena boleh mengalami 3 jenis tindak balas, iaitu tindak balas pembakaran, penambahan dan juga pempolimeran. Jadi dalam silibus kamu hanya belajar pasal 3 ini saja. 3 tindak balas kimia alkena: pembakaran, penambahan dan pempolimeran. Sedikit perbezaan di antara alkana dengan alkena untuk recap saja. Okey, alkana dan alkena dia berbeza daripada sudut ikatan ganda 2 yang ada pada rantaian karbon. Kan, sebagai contoh, cikgu bagi satu alkena dan juga satu alkana. Okey, ini ada 3 karbon, jadi dia adalah propana. Okey. Okey, untuk alkena pula nama dia bertukar jadi propena. So ada H dekat sini. Okey, tapi bahagian sini tidak ada sebab dia ada ikatan ganda 2 di situ. Ada ikatan ganda 2 di sini. So di sini ada H. Okey, so kita nampak di sini beza dia antara alkena dengan alkana untuk yang sepadan ini kan. Untuk kumpulan yang sepadan ni, satu ni propena, ini propana, yang sini pula propena. Beza dia adalah di kawasan sini. Okey, kawasan sini ada H. Tapi kawasan sini tidak ada, cuma dia ada ikatan ganda 2. Maksud dia apa? Di kawasan sini ni kan kita boleh pecahkan ikatan ini, kemudian kita boleh sambungkan dengan, gantikan ataupun masukkan dengan sesuatu unsur di situ yang sepadan. Ini beza dengan alkana. Alkana tidak boleh buat macam tu, dia hanya boleh berganti. Hidrogen ganti dengan unsur lain. Tapi yang ini kita boleh masukkan unsur yang sesuai ke dalam ikatan ganda 2 karbon di antara ikatan ganda 2 tersebut. Okey, tolong yang ni tolong clear dulu supaya nanti bila masuk tindak balas penambahan nanti kita tak berapa keliru sangat. Kenapa alkana tidak boleh, kenapa alkena boleh. Right. So kita masuk yang pertama, sifat kimia alkena, pembakaran. Sama juga seperti alkana, pembakaran alkena ini dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okay, ketika mana oksigen itu berlebihan ataupun cukup. Dalam keadaan yang cukup, alkena terbakar untuk menghasilkan karbon dioksida dan juga air, iaitu alkena campur dengan oksigen. Okay, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okay, contoh, cikgu bagi satu contoh saja. Contoh yang ringkas. Contoh alkena sini kita ambil propena. Okay, etena. Okay. Etena add maksud dia 2 karbon. Ena tu maksud dia alkena lah. So mula-mula lukis dulu 2 karbon tu. Terus letak ganda 2 sebab alkena. Kan bila alkena tu kita tahu dia mesti ada ganda 2. Tidak boleh satu saja. Lepas tu letak dia punya H. Okey, begini. Sini tidak ada, tolong. Sebab ada ikatan ganda 2 di situ. Ini dia punya formula struktur. So kalau kita tukarkan kepada formula molekul yang biasa, C2H4. Okey, begitu. Tambah dengan oksigen, O2, gas oksigen. Tolong ingat kalau oksigen, gas oksigen sentiasa O2. Okey, menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey, begitu. Step kedua, macam biasa selepas buat persamaan, kena tengok seimbang ataupun tidak.
Okay, sini karbon ada 2, ni karbon ada 1. So tidak cukup. Hidrogen ada 4, ini ada 2. So tidak seimbang. Oksigen ada 2, sini ada 3. Sama juga tidak seimbang. So kita kena kasih seimbang dia. Antara yang kita boleh buat adalah mula-mula mungkin boleh letak 2 di sini. Okay, letak 2 dekat sini. Karbon sudah 2, sini sudah 2. Karbon, oksigen ada 4, ada 5 di sini, ada 4 di sini. So apa boleh buat? Mungkin tambah 2 di sini untuk samakan hidrogen. Okay, biasanya yang oksigen last ni kita buat yang terakhir lah. Kamu kena ingat cikgu punya tips dalam kita menyeimbangkan persamaan. Yang single macam ini ni kita boleh buat yang terakhir sebab kita boleh perkan dia. Okay, so dekat sini mungkin boleh tambah 2 dekat sini untuk samakan hidrogen. Okay, 4. Sekarang sudah 4. So oksigen sekarang 2 tambah dengan 2 kali 2, 4. So ada 6 oksigen di sini. Ada 6 di sini. So ini kita boleh jadikan 6 dengan letak 3. So ini adalah persamaan dia yang seimbang. Okay, so benda ni sama. Hasil dia sama sahaja dengan alkena yang lain. Contohnya propena, butena, pentena dan seterusnya. Hasil dia sama, iaitu karbon dioksida dan juga air. Cuma bila kita buat persamaan kimia itu, tolong seimbangkan dia. Itu tidak samalah. Nilai-nilai kali ini tidak sama kan untuk setiap formula keluar member ataupun alkena yang lain kan. Cuma yang sama adalah dia punya produk. Right. Okay, so seperti juga alkana, apabila pembakaran tidak lengkap, maksud dia kurang oksigen, maka tindak balas ni dia akan menghasilkan karbon. Okay, karbon. Kemudian karbon tu C jelaga, ataupun yang kalau kita nampak pembakaran ada warna hitam tu kan, macam ada asap warna hitam tu, itulah jelaga, kita panggil dia adalah karbon. Kemudian karbon monoksida CO merupakan racun dan juga air. Ini perbezaan produk hasil di antara yang lengkap dengan tidak lengkap. Okay, ada 2. Ni hasil dia. Tidak sama. Okay, tolong tengok betul-betul. Okay, jelaga lebih banyak daripada jelaga alkana. Okay, lagi banyak daripada jelaga alkana disebabkan peratus jisim karbon per molekul alkana yang lebih tinggi. Okay, ini kita akan bincangkan nanti masa perbezaan antara alkana dan alkana kan. Kenapa kalau kita bakar, ini pun ada eksperimen sebenarnya. Harap-harap kita boleh buat nanti bila buka sekolah. Jelaga yang hitam-hitam itu lebih banyak pada alkana daripada alkana. Kita akan tengok nanti dalam aktiviti. Okay, so buat masa ni tolong ambil take note benda ni dulu. Okay, next kita pergi dengan sifat kimia seterusnya, iaitu sifat kimia alkana penambahan. Kan macam cikgu cakap tadi, sebab alkana ni dia ada satu kawasan yang tak tepu, iaitu ikatan ganda 2 tu. So kita boleh pecahkan ikatan ganda 2 tu untuk kita masukkan dengan unsur-unsur yang bersesuaian. Okay, oleh sebab alkana ialah hidrokarbon tak tepu, maka alkana melalui tindak balas penambahan. Senang saja penambahan. Okay? Tindak balas penambahan berlaku apabila atom lain ditambah pada setiap karbon pada ikatan ganda 2, macam cikgu cakap tadi itulah, untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal. So nanti ganda 2 ni kan dia akan tukar jadi ikatan ganda 1 tu, tapi ada unsur lain yang ditambah. Okay, contoh macam ni. Okay, tengok dekat sini. Okay, ini alkana, ini alkana sebelah sini, nampak tu? Macam mana tahu alkana? Ikatan ganda 2 di sini. Okay, karbon ada double bond. Okay, so apa yang berlaku? Ini merupakan contoh tak tepu sebab ada ikatan ganda 2. So, kalau kita tambah sesuatu unsur, tak kisahlah unsur apa pun, X dengan Y, yang tertentu, bukan semua boleh. Okay. X dengan Y ni kita boleh masukkan dekat sini. Kita boleh gantikan Y dekat sini. Dengan syarat, ikatan ganda 2 ini kita pecahkan, dia akan bertukar menjadi ikatan tunggal. Last kali, dia akan jadi macam ni. Tengok sebelah sini. Okay, nanti X dengan Y ni
dia akan dimasukkan ke kawasan atom unsur karbon tu, tapi dengan syarat ikatan ganda 2 tadi telah pun bertukar jadi ikatan tunggal. Maka daripada tak tepu, sebab dia bertukar jadi tunggal di sini ni, kita panggil sebagai sebatian ni menjadi tepu. Kan, kawasan tersebut sudah pun diisi dengan unsur lain. Okay, so sedikit juga harap kamu boleh faham benda ni. Kalau tidak boleh faham, kamu tolong ulang balik video ni untuk tengok macam mana perubahan daripada tak tepu kepada tepu tersebut, dengan menambahkan unsur-unsur lain ke kawasan karbon yang ada ikatan ganda 2 itu, dan tukarkan ikatan ganda 2 jadi ikatan tunggal di sini. Kalau kamu belajar jauh lagi, kamu akan tahulah kenapa. Kan di sini sebenarnya ada atom. Jadi nanti dia pecah, atom tu akan pergi sini. Right, lepas tu dia akan bergabung. Ada elektron. Silap. Ada elektron dekat sini, elektron bila dia pecah tu, sini ada elektron maka elektron tu nanti dia akan bergabung dengan elektron unsur lain untuk membentuk satu lagi ikatan. Ingat bila ganda 2 tu, maksud dia ada elektron di situ. Macam gini, ni maksud ganda 2 tu. Kalau ikatan tunggal, ada satu saja elektron. Okay, di antara unsur-unsur tersebut. Okay, so disebabkan kawasan sini kita boleh isi dengan pelbagai jenis unsur ke kawasan sini, maka nama penambahan tu pun berubah mengikut jenis unsur yang kita masukkan. Okay, so dalam silibus kamu ada 5 jenis penambahan, proses penambahan yang kamu akan belajar. Pertama sekali, penghidrogenan. Daripada nama ni kita tahu sudah, penghidrogenan ni artinya tambahlah dengan hidrogen. Artinya kawasan sini ni tambah dengan hidrogen. Tu maksud penghidrogenan. Penghalogenan, sama juga. Halogen ini kumpulan 17. Karbon, iodin, bromin. Maksud dia apabila penghalogenan itu, kawasan sini ni kita tukar dengan, kita tambah dengan halogen. Tak kisahlah, mungkin bromin ke, iodin ke. Okay, bergantung kepada dia punya nama itu. Penambahan hidrogen halida. Hidrogen halida, H, hidrogen halida ni kumpulan 17 halogen. Maksud dia mungkin HCl, hidrogen halida, ataupun HBr, hidrogen halida. Bromin tu kumpulan halogen kan. Ataupun hidrogen fluorida, HF. Hidrogen fluorida ni merupakan halida. Itu maksud hidrogen halida. So maksud dia, secara ringkas dia, kita boleh tambah hidrogen dekat sini dengan kumpulan halida. Tak kisahlah iodin ke, bromin ke dekat sini. Okay, boleh tambah di situ. And then next, penambahan air, penghidratan. Air tu H2O ataupun H ada O di sini. Begini. Okay. So artinya ada kawasan nanti dia akan terpecah ni. Satu kawasan letak dengan H, satu lagi letak dengan OH. Kita akan tengok lanjut. Dan last sekali, pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat berasid. Pengoksidaan ni tambah unsur yang ada oksigen. Kita akan tengok lebih lanjut nanti. Benda ni sebenarnya simple lah kalau kamu betul-betul clear dengan dia punya struktur tu dan juga dia punya proses. Benda ni mungkin kalau tidak sekadar menghafal sajalah. Okay, kita faham dan kita hafal sikit-sikit. Alright, yang pertama sekali, tindak balas penambahan iaitu penghidrogenan. Yang pertama, tengok yang pertama ni, penghidrogenan di sini. Okey, tengok persamaan kimia tersebut. Okey, perhati dekat sini. Okey, etena contoh cikgu ambil etena. Bolehlah semua, etena, propena, butena semua boleh, tapi dalam contoh ni kita ambil etena. Okey, etena ni dia punya struktur. Ada ikatan ganda 2 di sini. Okey, ada double bond di sini. Okey, ada double bond di sini ya. Alright. Etena tambah dengan hidrogen. H. Sebenarnya dia H2 macam ni. Okey, tapi dalam formula struktur ada H di sini. Maksud dia sini ada elektron dekat sini. Right. So,
Etena tambah dengan hidrogen menggunakan mangkin nikel dan suhu 180 darjah. Apa guna ni benda? Mangkin ini ataupun meningkatkan suhu supaya proses itu berlaku dengan cepat. Kan, merendahkan tenaga pengaktifan. So, apa yang berlaku nanti, hidrogen ni dia punya ikatan akan pecah. Right? Selepas tu ini pun sama, ikatan dia akan pecah. Satu ni. And then satu hidrogen dia akan attack kawasan sini. Satu lagi dia akan pergi sini. So nanti kawasan sini dia akan tambah dengan hidrogen. Okay, jadilah etana. Sebelah sini, nampak? Kawasan sini ni dia sudah gantikan dengan hidrogen. And then ikatan ganda dua tadi bertukar menjadi ikatan tunggal. Okay, cikgu harap boleh clear benda ni. Sama juga kalau kamu gantikan dengan propena sebagai contoh. CH double bond, C ada C dekat sini, ada H. Okay, ada H kat situ. Kalau kamu tambah dengan hidrogen, dia akan melakukan proses yang sama juga. Nanti hidrogen ni dia akan attack kawasan sini. Kan, ikatan ganda dua ni akan jadi ikatan tunggal. So, dia akan jadi CC. Ada C dekat sini. And then yang lain semua letak dengan H. So, daripada propena, dia akan bertukar jadi propana. So, ini adalah contoh macam mana kita mau tukarkan daripada gas etena tu untuk mendapatkan gas etana dengan cara proses penghidrogenan. Mungkin kalau orang-orang yang kerja dekat kilang kan, untuk menghasilkan gas etana ni ataupun gas etena, antara cara dia mendapatkan benda ni adalah melalui proses penghidrogenan. Dan benda ni pun kita boleh kasih. Okay. So, harap clear benda ni. Bagi yang kedua pula, sifat penambahan yang kedua, iaitu kita tambah dengan halogen. This one. Penghalogenan kita panggil. Sama juga benda ni, konsep dia. Cuma beza dia tambah dengan apa saja. Ini tambah hidrogen, ini tambah dengan halogen. Contoh dia adalah bromin. Boleh juga Cl pun boleh, ataupun iodin pun boleh. Okay, yang penting dia kumpulan halogen. So, konsep dia sama. Apa yang berlaku bila tambah dengan ni, contoh ambil etena C2H4 itu. Nanti bromin ni dia punya ikatan akan putus, ini pun akan putus. Bromin dia akan attack satu kawasan karbon sini, and then this one satu dekat sini. Maka nanti dia akan menghasilkan 1,2-dibromoetana. Okay, 1,2. Kenapa nak jadi 1,2? Penamaan nanti kita akan belajar. Cuma sedikit cikgu nak beritahu kamu kenapa 1,2. Karbon dekat sini kita panggil karbon 1. Karbon dekat sini kita panggil karbon 2. 1,2 tu maksud dia bromin yang ni dia berada pada karbon pertama. Bromin yang kedua dia ada pada karbon kedua. So 1, 2. 1, 2 tu merujuk kepada kedudukan bromin tersebut pada karbon keberapa. Okay, 1, 2 dibromo. Di tu 2, bromo tu bromin. Maksud dia ada 2 bromin di situ. Dibromo. Etana. Kan, kenapa jadi etana? Kenapa bukan etena di sini? Kenapa daripada etena tiba-tiba jadi etana? Apa sebab? Sebab dia ikatan ganda 2 tu sudah pun tidak ada. Nampak? Ini jadi ikatan tunggal. Sebab tu dia jadi etana dekat situ. 1,2 dibromoetana maksud dia bromin itu, bromin ada 2, di itu 2, dan dia berada pada karbon nombor 1 dan juga karbon nombor 2. Penamaan kita akan belajar nanti. Okay, ini cikgu bagi sedikit general idea dulu. Okay, so jadilah macam tu. Sama juga cikgu cakap, kalau contohnya kita ambil etena ni ganti dengan butena lah. Contoh butena ni dia ada 1, 2, ada 3 karbon di situ. Okay, cikgu ringkaskan lah. Tambah dengan Br. Okay, same. Tak mau guna Br lah. Mungkin guna benda lain. Klorin. Okay. Sama juga, apa yang berlaku adalah dia akan, nanti klorin ni dia akan attack kawasan
dua yang kosong yang tidak ada ni, ikatan ni akan dipisahkan. So nanti sama je punya proses. Nanti sini dia akan letak klorin di sini. Okay, klorin dia akan ganti dekat kawasan situ kan. So nanti dia akan berubah jadi 1,2-dichloro. Okay, dichlorobutana. Okay, butana ni merujuk kepada semua yang ikatan tunggal. Dichloro merujuk kepada ada 2 klorin di sini. 1, 2 ni menunjukkan kedudukan klorin pada atom karbon pertama dan juga atom karbon nombor 2. Contohnya kalau klorin tu dekat sini kan. H, sini Cl. Cl tu dekat sini. Contoh kan. So nanti nama dia lain sudah. Bukan lagi 1, 2. Ikut kedudukan dia di mana. Ini semua tunggal lah. Okay, ikut kedudukan dia dekat mana. Sekarang mungkin bukan lagi 1, 2. Dia jadi 2, 3 sudah. 2, 3. Kenapa 2, 3? Sebab kedudukan klorin itu sudah pada karbon nombor 2 dan juga karbon nombor 3. 2, 3 dichloro. Dichloro tu menunjukkan ada 2 klorin. Okay. Next, kita pergi tindak balas penambahan seterusnya. Penambahan dengan hidrogen halida. Hidrogen halida. Hidrogen halida ni macam gini. Ada hidrogen halida ni kumpulan 17. Klorin, bromin, iodin dan sebagainya. Ini contoh HBr. Kita boleh juga letak HCl. Hidrogen klorida. Ataupun hidrogen iodida. Hidrogen fluorida pun boleh. Dalam contoh ni kita gunakan hidrogen bromida. So sama juga dia punya konsep dia. Kita ambil contoh etena. Tambah dengan hidrogen bromida. Bila proses tu berlaku, nanti kawasan sini dia akan putus. Ikatan tunggal akan putus. Hidrogen akan attack karbon yang sini. Bromin akan attack karbon yang sini. Maka dia akan jadi bromoetana. Bromo tu bromin. Etana tu adalah yang ada 2 karbon ikatan tunggal ini. Nama dia bromoetana. Konsep dia sama juga seperti propena, butena dan sebagainya. Hanya gantikan saja kawasan sini dengan hidrogen dan juga kumpulan halogen tersebut. Okay, cikgu harap benda ni kamu clear. Boleh tengok balik. Okay, konsep dia simple saja sebenarnya. Okay, and then yang seterusnya penambahan dengan air ataupun kita panggil proses penghidratan. Okay, ini proses penghidratan. So air H2O. Dia letak sini steam sebab air tu dia akan panaskan sebab suhu dia tinggi ni, makin kita ni menggunakan asid fosforik suhu 300 darjah Celsius. So common sense lah, kalau suhu tinggi macam ni, air akan bertukar jadi wap. And then tekanan pada 60 atm. Ni dia punya keadaan yang sesuai. So hidrogen air ialah H2O. H2O. Okay, tapi dia tulis macam ni lah. H2O. Sama juga ni H2O. Kan hidrogen ada 2, ada 1 oksigen di sini H2O. So apa yang berlaku dekat sini? Ikatan air tu akan berpisah. Sini ikatan akan pisah juga, satu ikatan. Hidrogen akan attack karbon dekat sini. OH akan attack karbon dekat sini. Maka nanti kawasan C ni dia akan masukkan dengan H dengan OH. Okay, ini adalah alkohol sebab ada OH ini. Kalau kita masih ingat lagi, kumpulan alkohol kan dia ada kumpulan hidroksil kita panggil, iaitu OH. Daripada etena rupanya kita boleh tukarkan kepada etanol ataupun sejenis alkohol etanol yang ada 2 karbon di situ. Sama juga kalau propena tambah dengan air, agak-agak jadi apa? Propena. Jadi propanol. Okay. Ataupun pentena. 5 karbon tu tambah dengan air, dia akan jadi pentanol.
sejenis alkohol juga semua ni. Okay, sama alkohol, keluarga dengan etanol. Okay, so ini harap clear juga. Pun sama juga, simple saja. Cuma mungkin mau hafal sedikit tu lah. Contoh macam hafal dia punya keadaan. Mana tahu dia tanya kan kalau dalam periksaan. Kenapa perlu keadaan-keadaan ni? Untuk kasih, apa ni orang bilang, mempercepatkan ataupun keadaan yang sesuai untuk tindak balas ni. Kalau tak nanti mungkin dia lambat ataupun tak jadi dan sebagainya. Okey, yang terakhir sekali adalah pengoksidaan. Okey, menggunakan larutan kalium manganat berasid. Okey, untuk this one agak complicated sedikit dia punya persamaan ni kan. So etena, okey, kita campur dengan air dekat sini dan ada unsur oksigen. Okey, kalium manganat berasid. Nanti apa akan berlaku? Kawasan C dekat sini dia akan digantikan dengan OH. Okey, dan nama dia adalah etan 1,2-diol. So jangan risau, penamaan nanti kita akan pergi selepas ini. Tapi yang ni kamu tolong clear, kamu faham dulu dia punya keadaan tu, apa yang dia tambah. Okey, dalam proses pengoksidaan, apa yang berlaku adalah dia akan tambah OH dekat sini. Okey, masa buat persamaan tu tolong betulkan, jangan letak, dekat sini kamu jangan sambung H dekat sini, lepas tu O macam ni, jangan. Salah. Okay, ikatan tunggal itu dia mesti diletakkan pada O, bukan pada H. Kalau kamu faham dia punya struktur, kamu akan tahu kenapa jadi macam tu. Okay. Sebab hidrogen tu ada satu ikatan saja. Bila kamu buat macam ni kan, O, dia sebenarnya macam ni lah, lebih kurang. Okay, hidrogen ni dia hanya boleh ada satu ikatan saja. Oksigen ada 2 ikatan. 1, 2. Okay, tak perlu pergi detail yang itu. Tapi kamu kena faham saja bahawasanya dalam proses pengoksidaan dengan kalium manganat berasid, kawasan sini ni akan dimasukkan dengan unsur hidroksil, OH itu. Dan ini dia akan hilang. Jadi ikatan tunggal. Sebab apa? Sebab elektron dekat sini ni dia sudah pergi kawasan sini, elektron itu. Okay, so ini clear. So sama juga dengan kumpulan-kumpulan lain, propena, butena, pentena. Semua kawasan C double bond itu yang ada ikatan ganda 2 tu kamu masukkan dengan OH. Okay, dekat sini. Kemudian sini hilang. Okay, so habis 5 jenis tindak balas penambahan untuk alkena. Penambahan penghidrogenan, kemudian penambahan dengan halogen, and then hidrogen halida, and then penambahan dengan air, dan juga last sekali pengoksidaan dengan menggunakan kalium manganat berasid, larutan kalium manganat berasid. Okay, so cikgu harap ini kamu boleh clear. Tolong ulang balik benda-benda ni. Okay, cuma cikgu mau pesan balik. Okay, ini mungkin recap sedikit kan, macam mana kenapa boleh berlaku penambahan itu kan, sebab dekat sini ada elektron supaya kamu boleh faham betul-betul struktur ni, kamu tak keliru. Cikgu tukarkan ikatan ganda 2 ni kepada ikatan tunggal ikatan ganda 2 ni kepada elektron supaya kamu boleh nampak betul-betul. Okey, kat sini H, kat sini H. Okey, sebenarnya sini ada elektron dekat sini. Ada elektron. Okey, ini bergabung dengan karbon. Okey, macam ni. Sebenarnya dia macam ni. Okey, ada elektron kat situ. Okey. So, apa yang berlaku? Ini ikatan ganda 2. Okey, ganda 2 di sini. Tapi cikgu tukarkan kepada elektron saja. So, bila proses tu berlaku, penambahan berlaku, elektron yang dekat sini ni, okey, elektron dekat sini ni dia akan berpisah. Dia akan putus. Nanti dia akan pergi sini elektron ni. Dan dia boleh digabungkan dengan elektron lain. Contoh kalau tambah hidrogen, maka macam ni lah hidrogen tu. Okay, so boleh nampak lah kan macam tu. Kalau kita tukarkan semula kepada ikatan,
So kamu akan nampak dia macam ni. Nanti ini ikatan ni dia akan pisah, dia akan pergi sini. And then kita boleh tambah dengan unsur lain, contohnya hidrogen, dia akan jadi satu lagi ikatan. Okay, dekat kawasan sini. Jadi ini akan bertukar jadi ikatan tunggal. Okay, so harap clear benda ni. Okay, tindak balas yang seterusnya selepas penambahan adalah tindak balas pempolimeran. Okay, pempolimeran. Okay, pempolimeran cikgu takkan masuk hari ni. Kita akan sambung minggu depan lah. So, tolong kamu kasih clear yang tindak balas pembakaran dengan penambahan dulu. Sebab cikgu nampak macam banyak. Perhati betul-betul, baca elok-elok. Okay, sebab benda ni bagi cikgu lah. Personally, dia tidak susah. Kan kamu kena faham sedikit pasal struktur ini. And then, apa yang dia tambah, apa dia punya hasil. Kemudian hati-hati dengan nama etana dan sebagainya. Okay? Tengok betul-betul ikatan ganda 2, ena, alkena. Kalau semua ikatan tunggal, dia akan tukar jadi etana. Okay? Pada kumpulan yang inilah. So, kalau ada masalah, tolong tanya cikgu WhatsApp. Kan? Cikgu akan kasih explain detail lagi. Untuk kelas hari ini saja. Okay, sekian. Terima kasih.